menyampaikan rasa ucapan jutaan terima kasih kami kepada speaker-speaker dan juga kepada tuan moderator yang sanggup bersama-sama SPAQ pada petang ini untuk berkongsi ilmu. Alhamdulillah, terima kasih dan ucapan selamat datang kami kepada yang berbahagia moderator kita iaitu Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasbi bin Abdul Rahman, pensyarah Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI, dan juga kepada panelis-panelis. Dengan rasa syukur dan rendah diri, saya bagi pihak SPAQ mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan juga dengan harapan dengan ucapan tinggi menggunung terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang pada petang ini, iaitu kepada yang berusaha Prof. Dr. Muhammad Roslan bin Muhammad Noor, Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademik Pengajar Islam UM, dan juga yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kamal Nazmi Kamarudin, aktivis Palestin dan juga pendakwah bebas. Dan ketiga-tiganya telah berada bersama kita di talian. Puan-puan boleh nampak wajah-wajah cendekiawan Malaysia, negara kita yang sudi bersama kita, yang kerdil ini untuk menuntut ilmu apakah yang dikatakan sejarah tentang Palestin dan juga bagaimana Palestin hingga ke hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Daun Keladi. Tak usahlah opah melengah-lengahkan masanya lagi. Waktu sekarang tepat jam 3.02 petang. Dengan itu, dengan segala berbesar hati, dengan segala hormatnya, opah mempersilakan Yang Mulia Al-Fadhil Ustaz Moderator iaitu Ustaz Muhammad Hasbi bin Abdul Rahman. Dipersilakan Ustaz. Itu soal. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya? Boleh Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih saya ucapkan kepada opah selaku pengacara majlis kita pada petang ini, yang saya hormati barisan ahli panel yang sangat-sangat kita kagumi dengan notis yang begitu singkat, dengan kesibukan dan komitmen mereka yang sangat padat. Subhanallah, terutamanya saya mengalu-alukan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor, Ketua Jabatan Sejarah dan juga Tamadun Islam Universiti Malaya. Ahlan wa sahlan Prof. Sihat Prof? Alhamdulillah sihat Ustaz Hasbi. Alhamdulillah. Buat makluman, alhamdulillah, buat makluman para tetamu, para penonton dan pendengar forum kita pada petang ini, Prof sebenarnya hari ini ada seminar konflik Palestin pada waktu pagi di Shah Alam, saya difahamkan, subhanallah. Tapi bila opah minta forum kita pada petang ini dibarisi oleh sarjana dalam bidang sejarah dan Timur Tengah dan juga aktivis, sekali saya tanya, Prof tidak menolak dan atur masa untuk bersama kita pada hari ini, subhanallah. Jadi para penonton, para pendengar, sahabat pelita Al-Quran yang dirahmati Allah, kita bersyukur kita ada tetamu istimewa hari ini, Prof yang akan berkongsi dengan kita. Dan insya-Allah gandingan yang kita datangkan pada petang ini bukan hanya sarjana, bukan hanya tokoh akademik di universiti. Bersama kita juga pada petang ini, alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kamal Nazmi bin Kamarudin. Alhamdulillah. Ustaz Kamal, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan buat makluman para penonton, para pendengar SPAQ pada petang ini sudah pun menjangkau 80 orang ya. InsyaAllah makin bertambah. Ustaz Kamal merupakan seorang yang sangat aktif ada sebagai aktivis Palestin, selain menyertai banyak program-program NGO yang berkaitan dengan kemanusiaan, yang berkaitan dengan Palestin dan juga Timur Tengah. Jadi alhamdulillah pada petang ini kita menggandingkan kewibawaan, pengalaman dua panel kita yang saya kira cukup baik untuk mengupas tentang isu kita, forum kita pada hari ini, iaitu Palestin kami bersamamu. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada opah dan juga SPAQ
yang sentiasa sibuk dengan program-program keilmuan. Dan saya yakin selepas daripada ini, saya anggap ini bukan kali pertama dan terakhir untuk Prof dan juga Ustaz Kamal bersama dengan kita. Saya fahamkan setiap minggu, setiap bulan, mereka sentiasa mengendalikan program-program seumpama ini, insya-Allah. Jadi para penonton, para pendengar yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbalik kepada forum kita pada petang ini. Semua kita sedia maklum, bermula 7 Oktober baru ini, seluruh dunia Islam digemparkan dengan serangan-serangan yang datang daripada pelbagai pihak, sama ada di pihak Palestin maupun di pihak Israel itu sendiri. Rentetan daripada serangan itu timbul pelbagai tafsiran, timbul pelbagai pandangan, timbul pelbagai juga persoalan-persoalan apakah sebenarnya yang berlaku. Jadi untuk itu, untuk merungkai apakah yang sedang berlaku, apakah yang telah berlaku, sebagai permulaan bicara pada petang ini, kita tetamu-tetamu dalam program forum pada petang ini, kita nak Prof. Dr. Ruslan untuk mula bicara, Prof, untuk menceritakan bagaimana daripada sudut sejarahnya pertembungan di antara orang-orang Yahudi, khususnya pertembungan di antara Israel dan rakyat Palestin, dari sudut asal mereka, dari sudut adanya perjanjian antara mereka, pelanggaran antara mereka, sehingga meletusnya apa yang berlaku pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Prof. Dr. Ruslan untuk memulakan bicara kita dalam konteks sejarah. Dipersilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harapkan semua para penonton dan para pendengar berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Alhamdulillah, tenang-tenang saja pada petang ini. Sebelum kita meneruskan bicara kita berkaitan dengan apa yang sedang berlaku, menjadi fokus topik utama kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil, sahabat saya Ustaz Muhammad Hasbi Abdul Rahman yang mengundang saya untuk hadir bersama meraihkan semua ahli-ahli kelab sahabat pencinta Al-Quran. Terima kasih Opah yang mengendalikan program kita pada petang ini juga. Dan sahabat panelis saya iaitu Ustaz Muhammad Kamal Nazmi Kamaruddin yang tidak asing lagi. Saya ingat tahun lepas saya menghadiri kongres ataupun summit sidang kemuncak yang yang diusahakan oleh Ustaz Kamal Nazmi juga ya. Ya, betul. Kami bertemu di Hotel Movenpick di Putrajaya tahun lepas untuk persidangan kemuncak sidang ulama Khidmatul Ulama di Nusrati Palestin wal Quds. Ya, betul. Li ajlil Quds ya. Ya, betul. Itu yang dibuat pada tahun lepas, iaitu persidangan para ulama dari seluruh dunia yang datang bagi membincangkan berkaitan dengan isu Al-Quds, isu Palestin. Maka apabila kita melihat daripada apa yang kita lakukan ataupun apa yang dilakukan pada tahun lepas tersebut itu, bermakna isu yang sedang berlaku sekarang ini untuk makluman semua, untuk makluman Opah dan sahabat-sahabat semua muslimin muslimat, para penonton, para pendengar. Isu ini bukan isu yang berlaku pada sekarang ini. Maknanya isu ini adalah bukan isu baru. Ianya adalah kemuncak daripada kezaliman, penindasan dan juga penjarahan yang dilakukan oleh rejim Zionis laknatullah alaihim yang sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang kita kenali dengan nama istilahnya sebagai genocide ataupun melakukan ethnic cleansing ataupun melakukan pembunuhan dan juga boleh kita katakan sebagai pembersihan etnik. Mereka ingin menghapuskan penduduk-penduduk Gaza yang mereka istilahkan sebagai penduduk-penduduk Gaza ini sebagai human animal. Sanggup mereka menyatakan, menggelarkan orang-orang Gaza ini sebagai human animal. Mereka menggelarkan orang-orang Gaza ini sebagai manusia binatang. Tidak ada bangsa-bangsa lain yang boleh menggelarkan perkara ini. Kalau kita menggelarkan mereka human animal, pasti mereka akan kata kita sebagai anti-Semit.
Semit ataupun anti-Semitism, anti kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan mereka boleh untuk berkata apa sahaja tanpa tanpa mendapat apa-apa tindakan, tanpa apa-apa tindakan yang dikenakan oleh pihak antarabangsa. Saya nak meneruskan, nak mengatakan bahawa persoalan konflik yang sedang berlaku pada hari ini, kalau kita nak menyorot punca dia punya itu, memang kita boleh sorot jauh ke belakang sebelum daripada zaman kelahiran Nabi Muhammad SAW lagi. Pada tahun 132 Masihi itu telah ada satu larangan bagi orang Yahudi untuk masuk ke Baitul Maqdis, untuk masuk ke Palestin. Tetapi perkara tersebut, orang-orang Yahudi ini bila Islam memerintah kawasan Palestin pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, mereka dibenarkan untuk masuk. Maknanya Islam memberikan kelonggaran kepada orang-orang Yahudi. Islam membela orang-orang Yahudi ini. Begitu juga apa yang berlaku pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelumnya Palestin itu berada di bawah pemerintahan tentera salib. Mereka dizalimi, tetapi apabila Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membuka kembali kota Baitul Maqdis, mendapatkan kembali Palestin, orang-orang Yahudi ini diberi hak mereka untuk bersama di Palestin. Sehinggalah bermulanya kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah. Kalau kita nak kata apa punca yang berlaku sekarang ini, kalau dari sudut istilah sejarah modernnya, saya suka mengambil pada era kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah. Ustaz Azbi, mungkin Ustaz Azbi ada pandangan yang berbeza, tapi saya melihat bahawa pada era kelemahan kerajaan Turki Osmaniyah itu wujud satu pertubuhan yang dikenali dengan nama World Zionist Organization yang wujud secara rasmi pada tahun 1897. Bayangkan 1997 mereka bergerak dalam tempoh 20 tahun. Zionis ini berjaya mendapatkan sokongan yang paling kuat daripada kuasa besar dunia pada waktu itu, iaitu British, untuk menubuhkan sebuah negara bagi orang-orang Yahudi. Dan persoalannya, di mana negara itu ingin ditubuhkan? Negara itu ingin ditubuhkan di Palestin. Dengan jelas disebutkan dalam dokumen yang dikeluarkan apa yang dikenali sebagai Deklarasi Balfour ataupun Balfour Declaration pada tahun 1917. Maknanya daripada 1857 sampai 1917 itu 20 tahun. Mereka berjaya mendapatkan punca kuasa untuk menubuhkan negara tersebut. Direngkaskan cerita, tertubuhlah negaranya pada tahun 1948 dan penubuhan negara pada tahun 1948 itu, negara Israel itu ditubuhkan di atas tanah Palestin. Sebab itulah isu ini berlaku. Mana ada orang yang bila tanah dia dirampas, dia nak biarkan begitu saja. Tak ada orang yang waras akal fikirannya boleh membiarkan begitu saja. Pasti orang Palestin ini nak mempertahankan tanah air Palestin itu. Persoalannya mungkin kita akan tanya balik, kenapa beria-ria sangat nak pertahankan tanah air Palestin ini? Penonton dan pendengar sekalian mungkin boleh fikir apa sebabnya. Sebab yang paling asas, paling utama ialah ketika tanah Palestin ini masih belum di bawah pemerintahan Islam, pada waktu itu pun Allah Subhanahu Wa Taala telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra Mi'raj itu berlaku waktu itu belum lagi Palestin berada di bawah pemerintahan Islam. Nak tunjukkan betapa pentingnya tanah Palestin itu kepada umat Islam. Kerana di sana terdapatnya Masjidil Aqsa. Kenapa pula Masjidil Aqsa itu masjid yang sangat dimuliakan? Sebab Allah memberikan status kepada Masjidil Aqsa itu allazi barakna haulahu, iaitu masjid yang diberkati di sekelilingnya. Tak ada dalam Al-Quran masjid lain yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan barakna haulahu, melainkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu diberkati sekelilingnya. Masjidil Haram di Mekah itu bibakkah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bibakkah mubarakan fi. Di Mekah yang diberkati di dalamnya. Tetapi Masjidil Aqsa ini disebutkan barakna haulahu, diberkati di sekelilingnya. Mungkin itu permulaan untuk perbincangan kita ni, Ustaz Azbi. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Prof. Dr. Roslan. Subhanallah. Saya tadi sebenarnya
tengah dalam keadaan fana lagi mendengar mutiara ilmu daripada Prof. Dr. Ruslan. Betul tak Pak ya? Kita baru nak mencatat beberapa tarikh-tarikh penting, titik-titik poin sejarah, subhanallah. Saya sempat catat beberapa perkara bermula 1897 dalam masa 20 tahun. Bagaimana bermula kejatuhan Turki Uthmaniyah yang dikupas oleh Prof. Dr. Ruslan tadi. Mengingatkan bagi kita bagaimana perancangan mereka ini berlangsung sudah cukup lama dan begitu licik, disepakati pula dengan kuasa-kuasa besar dunia. Subhanallah. Para penonton, para tetamu Allah yang dimuliakan, hari ini kita dapat orang yang betul. Kita dapat pakar, profesor yang tepat untuk mengulas, untuk mengupas kepada kita apa yang berlaku pada hari ini di antara Palestin dan juga Israel. Baik, para penonton, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya nak berganjak kepada soalan ataupun pusingan kita yang kedua. Cuma sebelum tu saya nak maklum, insya-Allah forum kita pada petang ini akan berlangsung dalam 2 pusingan dan ini masih dalam pusingan yang pertama. Mungkin tadi apa yang telah pun dikupas oleh Prof. Dr. Ruslan, ada para jemaah muslimin muslimat mungkin nak tanya. Mungkin nak tanya. Saya pun ada nak tanya juga tadi. Tapi sangat seronok mendengar titik-titik poin yang disebut oleh Prof. Dr. Ruslan tadi. Kita mungkin nak dengar keputusan kedua daripada Ustaz Kamal sebentar nanti. Jadi tuan-tuan, selepas pusingan kedua, tuan-tuan boleh sediakan soalan dan kita boleh tanya kepada panel kita berkaitan apa yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak beralih pada panel kita yang kedua, Al-Fadhil Doktor ataupun Al-Fadhil Ustaz Kamal. Baik Ustaz, kalau tadi Dr. Ruslan, Prof. Ruslan dah hurai kita dari sudut sejarahnya. Sekarang ni kita nak terus Ustaz masuk tentang apakah perkembangan semasa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini. Semalam dikhabarkan rekodnya sudah lebih 9,000 nyawa syuhada di bumi Palestin yang telah pun dibunuh. Genocide yang disebut oleh Prof. Dr. Ruslan tadi. Human cleansing, ethnic cleansing yang telah dilakukan terhadap saudara kita di bumi Palestin. Ustaz Kamal, kita minta Ustaz Kamal hurai sikit tentang perkembangan semasa yang sedang berlaku di bumi Gaza khususnya pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Al-Fadhil Tuan Moderator, Al-Fadhil Ustaz Hasbi, kepada Al-Fadhil Prof Muhammad Ruslan dan begitu juga kepada penganjur kita Opah dalam masa yang terbatas ini. Alhamdulillah saya juga turut mengambil poin-poin utama daripada pembentangan daripada Al-Fadhil Prof tadi. Dan beliau memang seorang ilmuwan yang pakar dalam bidang berkaitan dengan konflik yang berlaku. Apa yang saya ingin bentangkan ialah berkenaan dengan situasi semasa yang kita sebagai seorang Islam, kita mesti faham tentang kedudukan Palestin. Saya sebenarnya dengan isu Palestin ini sejak daripada tahun 2000 lebih lagi. Ketika itu saya bekerja sebagai salah seorang di stesen Al Jazeera Astro. Jadi kita diminta untuk membuat liputan-liputan berkenaan dengan Palestin. Jadi hanya berdasarkan daripada pengetahuan lah. Adapun yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Prof tadi adalah berdasarkan daripada kajian-kajian beliau dan yang telah pun beliau lakukan sekian lama. Pertama sekali kita kena ingat kerajaan Palestin ni dia ada 2. Satu kerajaan asalnya apabila berlaku sahaja pilihan raya sekitar tahun 2006, maka berlakulah pengasingan pentadbiran. Dan satu di bawah kita panggil sebagai PLO dan satu lagi di bawah Hamas. Hamas ni di tebing Gaza. Dan tebing barat di PLO dan tebing Gaza di sebelah yang berlaku isu sekarang ini. So tebing Gaza ni dah satu kawasan yang kecil. Dia sekitar kalau memanjang itu setengahnya menyatakan sekitar 40 km lebih. Dan melebar tu paling luas sekitar 12 kilo. Dan dengan penduduk yang sangat padat. Dan dipanggil sebagai tebing Gaza itu kerana dia mengambil daripada nama Bandar Gaza yang sangat padat penduduknya. Di situ saja di antara yang terpadat dalam kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Palestin.
So pembentukan kerajaan yang berasingan ini hasil daripada pilihan raya sekitar tahun 2006 ini telah membentukkan pentadbiran yang berbeza. Akhirnya kerajaan haram Zionis, sebut Zionis lah sedap sikit rasanya, sebab Israel ni dia menyalahgunakan nama yang baik untuk ditempelkan kepada kerajaan dia lah. Dan kerajaan haram Zionis ini telah pun melancarkan serangan kononnya sebagai tindak balas kepada serangan 7 Oktober. Dengan melupakan siri-siri serangan yang telah pun dilakukan sejak daripada penaklukan Zionis ke atas bumi Palestin. Dan keseluruhan rakyat Palestin ini yang berada di tebing barat dan tepi Gaza ini jumlahnya 5 juta lebih penduduk dia. Dan di Gaza ni dekat 2 juta, sekitarnya dekat 2 juta orang. Dan 5 juta di tebing barat. Dan sekitar 1.7 kalau tidak silap saya lah, sekitar itu di dalam Israel sendiri. Untuk pengetahuan kita, dalam Israel itu sendiri ada penduduk-penduduk Palestin. Kerana ada beberapa hari yang lepas, ada orang tulis, saya tengok dalam grup WhatsApp, dia kata ini semua pengkhianat. Untuk pengetahuan kita, dalam kerajaan Israel itu, penduduk-penduduk Palestin itu, bukan begitu sifatnya. Mereka jiwanya mukawamah, menentang, dan mereka tidak mahu lari kerana itu tanah mereka. Di antara tokoh yang terkenal, Syekh Raid Salah, yang pernah dipenjarakan, di antara tokoh yang berjuang daripada dalam. Serangan kalau kita melihat kepada sejarah, rakyat Palestin ni banyak juga duduk di luar. Sekitar lebih kurang 7 juta macam tu di luar. Dan paling ramai sekali di Jordan. Kalau kita melihat kepada serangan, saya terus pada poin. Serangan baru ini yang dilancarkan oleh Israel memang serangan dilancar oleh Zionis ini adalah serangan yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Kalau kita lihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh Maktab Al-I'lami Al-Hukumi secara rasmi dikeluarkan oleh pejabat rasmi Gaza. Dalam pada hari semalam, ini maklumat 12 jam. Pertama, dia telah pun melancarkan serangan sehingga kan melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan 9,061 orang mati syahid daripada rakyat Palestin. Jumlah yang sangat ramai, 9,000 ni. Dalam beberapa hari, 9,061 orang mati syahid. Daripada jumlah 9,061 orang ini, 3,670 orang adalah kanak-kanak yang tidak berdosa. Ini kita bercakap tentang mereka yang telah pun meninggal dunia. Mereka yang telah pun syahid. Kita tidak bercakap tentang mereka yang cedera. Daripada jumlah itu, 2,326 merupakan wanita yang telah pun syahid. Daripada jumlah itu, 23,000 orang cedera. Cedera ini dalam semua level. Yang teruk, yang bernyawa, tapi teruk. 23,000 orang. Bayangkan bagaimana satu kemusnahan yang amat dahsyat yang dilakukan. Dan daripada jumlah itu, ini tak termasuk seramai 2,060 orang yang hilang, yang tidak bertemu, yang kita tengok dalam video tu. Ada kanak-kanak yang menangis, ada bapa yang menangis, tak jumpa, dengan meletakkan harapan bahawa anak mereka masih hidup, anak lelaki mereka masih hidup, anak perempuan mereka masih hidup, isteri mereka masih hidup, ibu mereka masih hidup. Lalu diletakkan dalam satu senarai yang jumlahnya 2,060 orang. Ini jumlah yang diberikan. Dan kita kena ingat juga dalam tempoh yang berlaku ini juga, 135 orang kaki tangan perubatan telah pun syahid. Mereka ini yang menjadi asas
kepada kekuatan rakyat Palestin yang nak mengubati mereka, yang nak melayan mereka. Orang kaki tangan perubatan 135 orang. 40 orang daripada wartawan yang menyampaikan berita kepada kita. Dahlah beberapa keadaan internet ditutup. Yang terbuka tu pun 40 orang yang telah pun terkorban. Dan 18 orang daripada tentera sivil yang telah pun syahid. Dan untuk pengetahuan kita dalam jumlah sepanjang ini, terdapat 214 buah sekolah. Jumlah yang besar. Yang telah pun rosak. Yang pun terkesan akibat serangan ini. Dan 45 sekolah yang sudah tidak boleh berfungsi lagi. Dan begitu juga dalam jihad ini bukan hanya pada sekolah, bahkan tempat-tempat suci. Bukan saja umat Islam, tetapi juga orang-orang Kristian turut menjadi sasaran. 164 masjid yang telah pun dirosakkan, diserang oleh tentera Haram Zionis. 54 rosak, 110. 54 rosak teruk habis. Dan 110 buah masjid dalam keadaan sebahagiannya. Manakala 3 gereja telah pun dihancurkan oleh tentera Haram Zionis. Maksudnya kerosakan Zionis ini bukan sahaja melangkaui kemanusiaan, tetapi melangkaui pelbagai agama, termasuk Islam dan juga Kristian. Maka tidak ada sebab bagi orang yang bukan Islam untuk tidak bersama-sama dalam untuk memberikan sokongan kepada Palestin. Untuk pengetahuan juga pada kita semua, dan tempoh serangan ini menyebabkan Israel bukan setakat itu sahaja, bahkan dia menahan air daripada masuk, menahan daripada bahan api daripada masuk. Apa sahaja bantuan kemanusiaan. Dan yang terbaru pada pagi ini, bagaimana Israel telah pun, Zionis telah pun melancarkan serangan ke atas van ambulans di hadapan Hospital Ash-Shifa ataupun Mujamak Kompleks Perubatan Ash-Shifa yang dikatakan ambulans itu dan nak menuju ke Ma'bar Rafah ataupun Sempadan Rafah, di mana di situ kerajaan Mesir telah pun membina satu kamp sementara ke pusat hospital untuk rawatan orang yang cedera. Itu pun dibom. Jahatnya Israel sampai Zionis sampai peringkat begitu sekali. Bukan sahaja dia kata, dia kononnya dia nak kata mensasarkan tentera Hamas, tetapi sebenarnya yang menjadi mangsa adalah rakyat Palestin itu sendiri. Dan untuk pengetahuan kita juga, sepanjang apa yang berlaku ini, terdapat 212,000 unit rumah yang telah pun rosak. Rumah kediaman rakyat Palestin rosak 212,000. 34,000 tu tak ada langsung. Maksudnya tinggal tanah. Tak ada dinding, tak ada apa. Rosak secara sempurna. Inilah yang dilakukan oleh Israel. Dan ada yang membuat kajian bahawa jumlah tan ataupun jumlah berat mutafajjirat, letupan yang digugurkan ke atas bumi Gaza ini, iaitu sebanyak dalam jumlah yang sangat besar. Kalau mengikut di sini, jumlah yang diturunkan ini 2 kali, beratnya itu lebih 2 kali daripada bom nuklear di Hiroshima. Itu mengikut kajian dia. Kajian yang dia buat, kalau campur semua mutafajjirat ni dia punya eksplosif, punya material ataupun bahan dia itu, ianya sudah mencapai satu tahap yang kita kata adalah satu krisis kemanusiaan yang berlaku ke atas bumi Palestin. So banyak kita melihat perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestin, tapi rakyat Palestin tidak akan undur. Itulah yang ditegaskan. Kerana rakyat Palestin ini ada mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Saya setakat itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Kamal Nazmi kita yang telah menghuraikan bagi saya begitu mendalam perinciannya satu persatu
Subhanallah. Para tetamu, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah dalam forum kita bersama Palestin pada petang ini. Kita boleh mungkin bila mendengar angka-angka yang disebut oleh Ustaz Kamal tadi dari sudut kemusnahan harta benda, kemusnahan nyawa, sekolah, hospital, rumah ibadat, terhalang bekalan asas seperti makanan, air, elektrik, internet. Subhanallah. Betapa jauhnya nak dibandingkan dengan apa yang kita miliki, nikmat yang kita perolehi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Kamal itu tadi bukan sahaja menjadi sebagai angka-angka, fakta-fakta yang boleh kita seronok dengar, yang boleh kita catat, tetapi menjadikan sebagai satu bentuk muhasabah yang cukup berharga bagi kita pada petang ini, sesuai dengan forum kita yang kita namakan sebagai Palestin Kami Bersamamu. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak berbalik kepada Al-Fadhil Prof. Dr. Roslan kita dalam pusingan kedua ini. Baik Prof, sekarang ni kalau kita dah tahu keadaan sebenar yang berlaku di Palestin, kita pun dah tahu juga sedikit apa yang Prof dah terangkan dari sudut sejarahnya mereka ini, yang disebut perkataan oleh Ustaz Kamal saya nak pinjam, kerajaan haram Zionis ni. Jadi Prof, apa peranan kita hari ini Prof sebagai umat? Dan apa peranan sebagai negara kita juga dari sudut kepimpinannya juga ataupun dari peranan Liga Arabnya, OIC-nya. Sekarang orang Islam bertanya kan, apa yang kita boleh buat ni? Kalau tadi Ustaz Kamal beritahu orang Yahudi taklah ramai sangat. Kalau dikumpulkan seluruh dunia mungkin hanya belah-belah juta. Nak dibandingkan dengan kita yang lebih ramai, yang lebih banyak ini Prof. Jadi bagaimana peranan yang kita buat Prof? Selain kita kutuk, selain kita marah, kita buat tunjuk perasaan Prof, dan macam-macam lagi. Kita nak boycott pun ada juga kat Malaysia ni Prof. Apa yang Prof nak sarankan kepada kita Prof? Kita berhadapan dengan situasi ini. Silakan Prof. Ya, terima kasih Ustaz Azbi. Ini kita masuk dalam perbincangan untuk mencari jalan yang praktikal untuk kita laksanakan. Sebab kita dah dengar isu berkaitan dengan Palestin ini sudah sekian lama berlaku ya. Saya ingat bila Presiden Amerika Syarikat yang ke-44 yang dulu ya, iaitu Presiden Barack Obama, bila dia naik tahun 1999, dia menyampaikan satu syarahan di Universiti Cairo di Mesir. Beliau menyatakan dalam syarahannya, dia kata isu yang berlaku di antara Palestin dan Israel ini sudah berlaku ataupun sedang berlaku sudah melebihi tempoh more than a century ago. Maksudnya dia kata dah lebih daripada 1 abad persoalan ataupun perbalahan itu berlaku. 1 abad itu diambil daripada mana? Diambil daripada pada era kita kata bibit-bibit kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah itu ya. Daripada awal abad yang ke-20 ya, tahun 1900 macam tu ya. Kalau kita ambil daripada penubuhan negara haram Zionis itu tadi, macam Ustaz Kamal Nazmi sebut kan, negara haram, illegal state of Israel. Negara haram Israel, negara haram Zionis ini tahun 48, sekarang tahun 2023. Berapa tahun tu? Opah boleh tolong kira ke? Saya ingat dalam 75 tahun Opah 75 tahun. Itu kalau kita ambil daripada penubuhan negara haram itu tadi. Tapi sebenarnya konflik itu berlaku sebelum ianya ditubuhkan lagi, iaitu pada era kita panggil ya, keaktifan Zionist movement ataupun gerakan Zionis itu. Sebab tu saya sangat bersetuju sebenarnya isu dengan Palestin, isu Palestin Israel ini sebenarnya bukan isu antara umat Islam dengan bangsa Yahudi. Ya, dia adalah isu umat Islam dengan Zionis. Zionis itulah yang merosakkan orang-orang Yahudi. Sebab apa saya kata begitu? Di kalangan para cendekiawan, alim ulama kita, termasuk almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, menulis di dalam kitabnya Al-Quds fil Wa'yil Islami, beliau menyatakan dengan jelas bahawa Islam tidak bermusuh dengan orang Yahudi hanya semata-mata mereka itu Yahudi. Oh, ada orang angkat tangan tu, semangat tu. Puan Siti Mariam binti Ali dan Puan Azizah Makno. Oh, semangat angkat tangan, saya tengah nak bercakap ini. Okay. Jadi
Kalau kita tengok di situ, apa yang disebutkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bermaksud kita tidak memusuhi Yahudi kerana dia Yahudi, tidak. Ya? Tetapi kita memusuhi Yahudi, kata dia, disebabkan oleh Zionis yang merampas tanah-tanah orang Palestin. Itu puncanya. Sudah pasti bila Zionis ini merampas tanah-tanah orang Palestin, maka orang-orang Palestin, mereka berhak untuk mempertahankan diri. Dan kelompok yang mempertahankan Palestin ini, mereka tetap akan wujud. Kerana apa? Kerana di sana ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan berkaitan dengan perkara ini. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Qalu ainahum ya Rasulullah? Qal fi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Atau kama qal. Di dalam riwayat Imam Ahmad ada perkataan fi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Dan ini kita lihat menunjukkan bahawa akan sentiasa ada di kalangan umat ini yang sentiasa berjuang menegakkan kebenaran. Ya, dan mereka tidak hirau, tidak gentar dengan cabaran yang mereka hadapi sehingga datangnya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata okey stoplah, ya cukup berjuang, baru dia berhenti. Ini tidak ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada mereka itu berhenti daripada berjuang. Dan kelompok itu, sahabat bertanya, di mana kelompok ini ya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kelompok ini berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Ya? Begitu kan Ustaz Azbi ya? Ustaz Kamal Nazmi, kalau saya salah mohon diperbetulkan lah. Ustaz Kamal Nazmi lebih arif daripada saya. Benar-benar macam ni kan. Jadi kalau kita tengok di situ, sudah tentulah resistance itu memang tetap akan ada. Dan resistance ini secara rasmi dan secara orang kata bertanzim ataupun secara berstruktur itu berlaku apabila gerakan Hamas, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah ditubuhkan pada tahun 1987. Adakah sebelum itu tidak ada perjuangan untuk mempertahankan tanah Palestin? Ada apa? Kalau kita tengok masa zaman British Mandate itu, Ikhwanul Muslimin di Mesir telah menghantar orang-orang Ikhwan untuk membantu orang Palestin. Pada waktu itu mufti dia, mufti Al-Husaini tu. Pada zaman mufti tersebut, dah ada orang Ikhwan menghantar. Dan ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi berkaitan dengan the participation of Muslim Brotherhood towards the conflict of Palestine. Lebih kurang macam itulah tajuk dia, tu bukan exactly tapi saya terjemahkan inilah maksud tajuk tersebut lah ya. Iaitu bagaimana orang-orang Ikhwanul Muslimin ini membantu perjuangan rakyat Palestin. Sudah ada, sudah wujud. Itu waktu zaman British Mandate sebelum penubuhan negara haram Israel itu. Bila penubuhan negara haram Israel dilakukan, negara-negara Arab yang di sekitarnya, Mesir, Syria, Jordan, mereka bergabung untuk menyerang Israel ini, negara haram Israel. Beberapa kali mereka lakukan. Pada tahun 1948, 1949, 1967, 1973, semuanya tidak berjaya. Semuanya kalah. Kerana apa? Kerana pada waktu itu persenjataan Israel disokong, dibantu oleh kuasa besar dunia. Selepas daripada Perang Dunia Kedua, kita tahu kuasa besar dunia beralih paksinya ke Amerika Syarikat. Jadi Amerika Syarikat berada di belakang Israel itu, sehingga negara-negara yang bergabung ini, negara Arab yang bergabung ini tak berjaya menewaskan Israel. Tak berjaya menewaskan negara haram Israel ini. Bahkan dalam satu peperangan pada tahun 1973, Mesir dah dapat masuk ke dalam kawasan Israel. Mesir membuat strategi macam mana dia tengok kereta kebal Israel itu berada di tebing di tebing sungai Nil, di tebing Sinai dekat area Sinai, berada di tebing sungai ataupun tebing laut itu. Apa yang tentera Mesir buat ialah mereka menembak tebing itu dengan air. Tentera Israel dia tak sangka dengan tembakan air ke tebing itu boleh menyebabkan kereta kebal mereka itu
masuk, terjun dalam sungai, terjun dalam laut tu. Maksudnya kereta kebal Israel tu masuk. Jadi menyebabkan tentera-tentera Mesir ini dapat masuk ke dalam kawasan Israel. Namun begitu, nak direkaskan cerita, Israel dengan sokongan daripada Amerika Syarikat bantu dengan bantuan persenjataan dan sebagainya, berjaya menolak kembali askar Mesir, sehingga Mesir mengadakan perjanjian damai dengan Israel ini pada tahun 1973 gitu ya. Yang akhirnya menyebabkan perjanjian damai itu menyebabkan Presiden Mesir iaitu Anwar Sadat dibunuh oleh orang Mesir. Kerana apa? Kerana ada di kalangan mereka tak puas hati kenapa Mesir menandatangani perjanjian dengan Israel pada waktu itu ya. Jadi ini berlaku. Kemudian penentangan-penentangan ini terus berlaku sehinggalah wujudnya Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah pada tahun 1987 berasaskan kepada intifadah yang pertama. Kemudian saya ringkaskan lagi lah, saya mengajar subjek ni 14 minggu dekat universiti. Jadi dia punya detail itu lain sikit lah kan. Jadi saya ringkaskan lagi, berlaku intifadah kedua pada tahun 2000. Intifadah kedua tahun 2000 tu bangkit lagi orang Palestin. Punca kebangkitan pada tahun 2000 itu adalah disebabkan oleh Ariel Sharon menjejakkan kaki mencemar Masjid Al-Aqsa yang dipertahankan oleh orang Islam. Berlaku kebangkitan tahun 2000. Nak direkaskan lagi cerita, pada tahun 2006 diadakan pilihan raya di Palestin untuk memilih pemimpin baru di Palestin, negara Arab yang antaranya yang mempelopori sistem pilihan raya demokrasi, iaitu sistem pilihan raya demokrasi mengundi. Jadi Barat ini dia nak impose sistem demokrasi, dia nak memaksakan sistem demokrasi dalam negara Arab dan dia buatlah sistem pilihan raya. Bila buat sistem pilihan raya, tengok-tengok orang Gaza memilih Hamas untuk pilihan raya pada tahun 2006. Itulah kesalahan orang-orang Gaza ini kerana memilih Hamas. Tapi apakah kerana mereka memilih Hamas dalam sistem demokrasi berparlimen yang ada, itu mereka perlu untuk dihukum dengan sebegini rupa? Tak bolehlah sepatutnya. Sebab dia sistem demokrasi. Tetapi itulah yang berlaku sehingga pada tahun 2007 Gaza itu dikepung, disekat, apa semua, menjadilah ianya penjara terbesar di dunia yang hari ini rakyatnya mencecah 2.2 juta dan hampir dah 10,000 yang telah dibantai dalam tempoh sebulan ini, hampir 10,000. Ya. Pada saya itu menunjukkan Israel tidak berjaya kerana dalam tempoh sebulan 10,000 je. Sepatutnya dengan kecanggihan dia ada tu, dalam tempoh sebulan tu dah habis dah, lenyap dah Gaza tu. Ya? Tapi ini kekuatan rakyat Gaza ini sentiasa bangkit untuk mempertahankan rakyat mereka. Jadi persoalannya apa tindakan yang boleh kita buat sekarang ini? Saya melihat apa yang disebutkan oleh Dr. Zakir Naik, saya ingat dalam 2-3 hari lepas dia menggariskan ada 13 perkara dia nak buat tu. Tapi saya tak naklah bacakan semuanya. Tapi Zakir Naik meletakkan yang pertama itu doa. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata manusia. Tapi apakah cukup dengan kita berdoa? Ini persoalannya. Orang Palestin apa semua, dia tidak meminta kita nak bagi duit ke apa semua. Saya saya ada anak murid saya daripada Gaza yang buat PhD dengan saya. 3 orang dah selesai dan mereka berada di Palestin lah, di Gaza lah. Saya petang semalam baru terima lagi mesej daripada dia dan saya bersyukur sangatlah bila setiap kali saya terima mesej tu, saya terdetiklah hati saya, alhamdulillah hidup lagi lah anak murid saya ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur dia lah. Ya. Dia maksudnya dalam keadaan dah setiap hari kena bom. Tadi Ustaz Kamal Nazmi sebutkan, pagi tadi pun ada kena bom ni. Ya Allah, teruk betul, zalim betul, sungguh. Ya. Jadi bila saya terima mesej-mesej macam tu, Allah lega saya, anak murid saya. Dia selesai PhD, doktor, balik ke Gaza untuk berkhidmat di sana. Sekarang berada dalam keadaan yang sebegitu. Jadi mereka ini bila berada bawah bimbingan saya dulu, mereka ni bukan jenis yang meminta-minta. Mereka bukan jenis nak duit daripada kita, tak. Orang Gaza tidak begitu sifatnya, orang Palestin tidak. Mereka ini adalah sifat mereka adalah sifat
mempertahankan amanah ummah Palestin itu adalah milik umat Islam. Baitul Maqdis milik umat Islam. Jadi kita semua yang wajib untuk mempertahankannya. Kalau kita lihat orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis ini dalam dua periode di mana Islam memerintah Palestin ataupun Islam membebaskan kota Palestin ini, pertama pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kedua pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, yang membebaskannya bukan orang Palestin. Itu yang kita nak kena ingat. Yang membebaskannya adalah orang daripada luar Palestin. Dan kita kena bersama dalam gerakan ini untuk memastikan Palestin ini dibebaskan kembali. Dibebaskan kembali. Ini yang penting. Kemudian yang selebih-lebihnya itu peranan yang perlu untuk kita mainkan itu banyaklah. Kalau saya nak kira satu persatu, saya ingat kita ini, setiap antara kita ada media sosial dan sebagainya, kita guna sebaiknya untuk memberi sokongan, sokongan moral kepada mereka. Dan kalau saya dalam bidang akademik, biasanya saya kalau ada di kalangan ibu-ibu, ayah-ayah yang mendengar hari ini, kalau nak membantu anak-anak Palestin ini sedang melanjutkan pengajian di Malaysia, ada di kalangan mereka yang keluarga 44 orang terbunuh di dalam serangan yang terbaru ni. Jadi kita nak buat macam mana? Tak ada sumber keuangan, keluarga sana nak hantar kat sini tak boleh apa semua. Saya dalam sesi temu bual terbuka dengan media-media, saya menyarankan agar universiti mengambil langkah segera dengan memberikan pengecualian yuran pengajian kepada anak-anak Palestin ini. Tetapi saya tak pasti berapa banyak universiti yang mampu untuk melakukan begitu, kerana universiti pun memerlukan keuangan untuk dia sustain. Jadi kalau ada di kalangan rakyat Malaysia yang prihatin nak membantu mereka yang sedang berada di pengajian-pengajian tinggi ini yang saya rasa yang sangat penting. Sebab satu orang Fadi Al-Baj ditembak di Malaysia pada tahun 2018, kita mesti lahirkan 10 orang lagi semacam Fadi Al-Baj yang ditembak mati di Malaysia oleh ejen Mossad itu pada 2018. Kerana apa? Kerana kita perlu untuk mengangkat anak-anak muda ni. Soekarno menyatakan bahawa seorang 10 orang tua boleh bermimpi, tetapi seorang anak muda mampu menggoncang dunia. Ini yang kita nak, maknanya kita nak groom di kalangan anak-anak muda Palestin ini supaya mereka dapat untuk dilahirkan sebagai orang-orang yang cerdik pandai, yang boleh untuk memberikan impak yang besar. Sekarang impak dia memang sangat besar. Sebab ada di kalangan mereka itu yang macam Fadi Al-Baj tu, dia buat PhD di bidang engineering di Universiti Melaya sebelum ini. Mahir dalam bidang elektronik, dalam bidang kepakaran itu. Tapi ditembak mati sebab Israel bimbang dia ini bahaya dan apa semua, ditembak di Malaysia. Saya memang sedih betul sebab perkara itu berlaku di dalam negara kita. Sangat-sangat sedih. Berlaku di dalam negara kita. Apakah negara kita tak selamat untuk mereka? Sebab itu saya hari ini dalam konferens saya di Shah Alam ini, petang nanti akan berakhir, saya dah menyampaikan bahawa antara resolusi yang saya ingin cadangkan dimasukkan juga dalam resolusi 9 ini adalah untuk meminta pihak keselamatan negara kita Malaysia memastikan keselamatan orang yang bercakap tentang soal Palestin ini terjamin di Malaysia dan memastikan supaya ejen-ejen Mossad ini tidak bergerak di dalam negara kita Malaysia. Itulah lebih kurang Ustaz Azbi. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Jazakallahu khair Prof Dr. Roslan, para tetamu, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah. Kita ucap terima kasih banyak-banyak. Kalau tuan-tuan boleh nampak Prof Dr. Roslan tu, saya rasa mungkin duduk di lobi hotel ataupun di luar bilik dewan tu. Hadir fikirannya 2 program. Tak habis lagi resolusi di Shah Alam, tapi bersama dengan kita, subhanallah, bahkan saya tak sedar, patutnya sebagai warning tadi tu pada Prof. Sebenarnya terlebih masa, tapi subhanallah input-input yang Prof beri pada kita tentang peranan kita sebagai umat Islam, kita sebagai individu, kita sebagai anggota masyarakat, bahkan Prof sebagai ahli akademik telah nyatakan bagaimana Prof boleh berperanan. Tuan-tuan, kita dengar tadi Prof sebut seringan-ringan benda yang mungkin kita boleh buat, mungkin dengan doa kita, kebersamaan kita dalam tajuk kita pada hari ini,
bukan sekadar nak dengar cerita daripada Prof tentang sejarahnya, kita bukan sekadar nak dengar cerita Prof bawa cerita yang begitu sulit bagaimana Mossad datang bunuh rakyat Palestin, tetapi kita nak dengar daripada kisah mereka ini apa yang boleh kita bawa diri kita untuk bersama dengan rakyat Palestin saudara kita di Palestin. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah, saya nak pergi terus kepada Al-Fadhil Ustaz Kamal Nazmi. Ustaz, kalau tadi Prof Dr. Roslan dah nyatakan bagaimana peranan yang dimainkan oleh orang-orang di Mesir, orang di Jordan, orang di Syria daripada dulu, sehingga tidak mampu menandingi gabungan kuasa besar dunia yang bersama dengan Israel. Dan bagaimana peranan kita yang berada di sini. Tetapi kita nak tahu juga Ustaz, bagaimana dalam keadaan Ustaz Roslan, Prof Roslan kata kadang-kadang orang mereka ni bukan nak mengharap sangat bantuan kita, tetapi kita nak tahu apa rahsia mereka ni Ustaz, sehingga mereka ini cekal puluhan tahun, tak lari, duduk di tempat situ mempertahankan tanah air. Kita nak ambil pengajaran Ustaz, bagaimana sikap mulianya mereka ini bertahan berhadapan dengan serangan ancaman, sehingga kita boleh mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hasbi dan juga Al-Fadhil Prof Roslan. Rakyat Palestin ni rakyat yang kuat dan rakyat yang cekal, dan di antara rakyat yang menjaga pantang larang keagamaan dan berjuang untuk agama. Pagi tadi jugalah saya dalam satu grup WhatsApp. Di kana grup WhatsApp itu mengandungi sebahagiannya ulama-ulama lah di Palestin, luar antarabangsa. Jadi dalam grup tu ada seorang tu dihantar, dia kata tengok bagaimana orang Palestin berfikir. Dia hantar, dia print screen, tak tahulah yang dia ke ataupun dia forward daripada orang lain. Yang mana orang Palestin ni dia tanya soalan hukum. Dia kata, Syekh tolong jawab segera. Saya nak tanya apa hukum kalau saya gunakan tong gas daripada rumah-rumah yang telah pun rosak itu untuk saya masak. Dalam keadaan begitu pun dia masih tanya hukum. Dalam keadaan dia sangat memerlukan, dia kata tolong jawab segera. Maksudnya dia tak ada tong gas untuk masak. Jadi dia kata boleh tak diambil daripada rumah-rumah yang telah pun hancur, yang belum meletup tu, boleh tak dia guna? Kemudian kalaulah saya guna, kemudian saya nak bayar balik, tiba-tiba saya mati, macam mana saya nak buat? Maksudnya dalam kepala dia tu, dia ada benda tu. Dia tak ada kata, dia buat, maksudnya merujuk kepada para ulama, masih berfikir tentang masa depan di hari akhirat. Kalau sekecil-kecil perkara itu pun diambil kira, maka tak peliklah. Walaupun kita lihat mengikut mata kasar kita lemah, tak peliklah seluruh kuasa besar dunia datang. Segala kekuatan tentera Amerika Syarikat datang untuk membantu tentera haram Zionis. Kalau di situ kekuatan dia. Tetapi kekuatan yang sebenar ialah berpunca daripada ayat Al-Quran. 2-3 hari lepas saya ada bincang dengan salah seorang daripada Ketua Kesatuan Ulama Palestin, Cawangan Asia Tenggara, Syekh Ahid Abu Atta. Saya kata, min aina tustamaddu hadhil quwwah? Kamu ambil mana kekuatan ini? Kamu boleh berlawan. Maksud penderitaan kamu bukan bermula 7 Oktober, penderitaan kamu sejak dahulu lagi. Dalam keadaan teruk-teruk begitu, berlawan lagi. Dia kata, aku ni ambil daripada ayat yang selalu kita baca, dia kata, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu. Yang boleh menyelamatkan untuk selama-lamanya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu dan dengan diri kamu sendiri. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Sebab itulah satu benda yang menarik kalau kita melihat kepada pengasas kepada gerakan Hamas di Gaza yang diasaskan pada tahun 1987 adalah oleh seorang lelaki yang namanya Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ni duduk atas kursi roda.
Dan kerusi roda itu masih ada sampai hari ini. Maksudnya dia bukan orang yang sempurna seumpama kita. Syekh Ahmad Yasin ini dilahirkan pada tahun 1939. Tahun 1952 dia ada masalah sikit dari sudut kesihatan dia. Lama. Dia terlantar. Dan dimasukkan ke dalam penjara Israel. Dan dia di dalam penjara tu dia berkursi roda. Tapi kekuatannya di situ. Dalam temu bual dalam yang lama lah Al Jazeera, dalam satu segmen tidak salah saya Asyahid Alal Asr, iaitu penyaksian zaman, yang menemu bualnya ialah Ahmad Mansur. Saya ingat tu sebab kita Al Jazeera dulu, jadi kita ingat sikit lah. Jadi Ahmad Mansur ni dia tanya, apa pandangan kamu lah dengan Israel ni? Jadi Syekh Ahmad Yasin ini, Syekh Ahmad Yasin ni tua dah lah. Kalau sekarang dia masih hidup, barangkali umur dia dekat 90 dah lah, sebab dia lahir 39. Dia kata, aku meramalkan zawalus sahyun, bahawa negara haram Zionis ini akan hilang pada tahun 2027. Dia kata begitu. Dan video tu ada. Kalau kita search akan jumpa video tu. Dia kata tahun 2027 aku meramalkan bahawa Israel akan hilang daripada muka bumi ini. Lalu Ahmad Mansur tanya, dia kata, daripada mana kamu mengambil kesimpulan begitu? Dia kata, aku beriman dengan Al-Quran, dia kata. Aku mengambil isyarat daripada Al-Quran yang menceritakan bahawa setiap 40 tahun akan berlaku perubahan generasi. Setiap 40 tahun. Dan 40 tahun yang pertama, aku panggilkannya sebagai Nakbah. Zaman malapetaka, Israel menakluk, mengganyang umat Palestin, menawan, memperluaskan kekuatan dia. Dan 40 tahun kedua, aku panggil sebagai intifadah, seperti mana yang disebut oleh Fadil, Prof. Roslan sebentar tadi. Dan sekarang ini, apabila masuk sahaja 40 tahun ketiga, maka disitulah akan berakhirnya kerajaan tentera haram Zionis akan berakhir. Dan ianya berlaku pada 2027. Itu ramalan dia, ramalan. Tapi kita nak ceritanya, ideanya ialah keyakinan dia dalam berjuang. Keyakinan. Dan keyakinan itulah ditanam. Bahawa sesiapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan membantu dia. Sama saja keyakinan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Berapa ramai yang berusaha untuk membuka bandar Konstantinopel. Tapi atas dasar keyakinan itulah semua orang berusaha, termasuk para sahabat. Sehinggalah muncul seorang yang namanya Sultan Muhammad dan dipanggil sebagai gelaran Muhammad Al-Fatih. Maksud keyakinan itu. Dan keyakinan inilah yang menyebabkan mereka berjuang. Dan mereka, orang Islam ni, dia tak kisah mati. Bagi dia hidup ini sementara je lah. Kita umur manusia ni 70, gitulah lebih kurang. Panjang sikit 100. Maksudnya kalau extend pun 30 tahun, gitulah. Maksudnya manusia takat tu je. Tapi akhirat jauh lebih panjang. Sebab itulah kalau kita lihat pelik kalau di Palestin ni, kalau ada anak yang mati syahid, sebahagiannya membuat majlis keramaian. Majlis keramaian. Mencerita walaupun dalam keadaan ada tangisan, tapi dia meraihkan bahawa anak dia telah pun berjaya. Apabila mati syahid. Itu cara fikir rakyat Palestin. Di mana sahaja mereka berada, mereka tak kisah. Mati itu hanya masalah masa sahaja. Di mana-mana boleh mati manusia. Tak semestinya waktu berperang, atas katil pun boleh mati. Maka di atas keyakinan itulah, dengan ayat yang saya bacakan itu tadilah, maka rakyat Palestin membina kekuatan dia untuk dia berhadapan dengan Jabarut, dengan kekuatan tentera Zionis yang menguasai mereka. Lepas tu kita tengok sejarah. Sebenarnya sejarah ialah dia perjuangan seperti mana yang Prof sebut bukan bermula tahun 87 lagi. Dia sebenarnya sebelum itu lagi. Semua tahun 1987 ini ialah pembentukan Hamas, dan sebelum tu sebenarnya parti kita panggil Fatah lah.
dia pada tahun 19 tak silap saya 1964 lah. Dan dikatakan Fatah pun pada peringkat asal pun dia ada dapat bantuan juga daripada ikhwan lah peringkat asalnya. So gerakan-gerakan itu yang penting melawan Zionis. Apa yang menarik di Palestin ini, mereka bersatu lah. Mereka bersatu dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita tengok contohnya Husain Zamlot lah. Husain Zamlot ni dia ini perwakilan daripada PLO di UK. Tapi apabila berlaku situasi seumpama ini, dia tak bukan ambil peluang ini untuk dia hentam Hamas, tapi dia terus hentam Zionis. Itu kaedah dia. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah Palestin ini, ada beberapa situasi keadaan diwujudkan unity government ataupun hukumah wahdah wataniyah dalam keadaan-keadaan situasi tertentu untuk berhadapan dengan kezaliman daripada Israel. Itu politik dia lah. Tapi yang penting kita yakin bahawa rakyat Palestin walaupun apa sahaja, bagi mereka musuh nombor satu mereka adalah Zionis itu sendiri. Wallahu alam. Jazakallahu khair. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Kamal di atas nerangan untuk kita ambil pengajaran bagaimana keberanian, bagaimana kesabaran, bagaimana semangat bagi sahabat-sahabat dan rakan-rakan kita yang berada di bumi Palestin. Mudah-mudahan bekalan satu ayat yang disebut oleh Ustaz Kamal tadi, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah nak berikan tawaran jual beli kepada mereka, kepada kita semua sebenarnya. Dan jual beli ini tak sama dengan jual beli yang kita atas dunia, kerana jual beli ini tawarannya datang daripada Allah yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah. Iaitu kita bersedia untuk mengorbankan nyawa kita, mengorbankan harta benda kita, segala apa yang kita miliki. Dan mudah-mudahan pada petang ini pun kita korban sedikit masa kita. Dan kalau tadi Prof. Dr. Roslan buka peluang seluas-luasnya, kalau di kalangan kita, saya yakin percaya sahabat penyerta Al-Quran ini yang aktifnya kutipan yang subhanallah boleh digerakkan supaya dapat membantu bukan hanya untuk program ilmu seumpama ini, tetapi juga membantu saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. Baik, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di penghujung ataupun akhir pusingan forum kita pada petang ini. Di mana yang saya janjikan tadi, saya akan buka ruang 5 hingga 10 minit untuk sesi soal jawab. Kalau ada 1-2, tuan-tuan boleh terus memperkenalkan diri dan terus direct soalan kepada panel kita yang pertama ataupun panel kita yang kedua untuk mereka berkongsi dengan sikit jawapan insya-Allah. Saya buka ruang, silakan kepada para penonton. Silakan Al-Fadhil Dr. Ahmad Al-Muhammadi, Prof. Dr. Roslan, kita ada Dr. Ahmad daripada Istak. Subhanallah. Silakan Dr. Ahmad. Ya, patut dia jadi panel kita ni. Allah, ini orang hebat ni. Tidak. Orang hebat. Saya ikut. Panel sama dengan kita. Dia terbatal tayamum kita ni kalau dia ada. Ya, kalau datang selamat, tak tayamum kita. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada penganjur dan juga kepada panel-panel. Saya ucap terima kasih kepada penganjur yang membuat program ni dan dapat banyak belajar dan input daripada perbincangan. Cuma bila saya duk bercakap juga tentang isu ni, ada juga pandangan yang mengatakan yang bertanya kepada saya bahawa kewujudan Israel di Palestin itu sebenarnya salah satu daripada tanda-tanda kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran hadis Nabi yang menyebut bahawa orang Yahudi pada akhirnya akan berkumpul di Palestin dan dia akan berperang dengan tentera Islam di hujung dunia. Jadi kewujudan dia situ merupakan satu syarat yang perlu berlaku kerana dia memang kena ada di situ. Jadi saya nak minta hikmah daripada ahli panel untuk beri penerangan lah tentang isu ini. Macam mana kita nak memahami sebenarnya. Terima kasih Al-Fadhil. Jazakallah khair Dr. Ahmad Al-Muhammadi, tokoh kita juga pada petang ini. Biasa kita dengar kebat-kebat di sekolah. Hari ini kita dengar soalan kebat dalam forum tuan-tuan. Kemudian asas aras tinggi insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada panel. Mana-mana dulu Dr. Roslan ataupun Ustaz Kamal respon. Bagi Ustaz Kamal.
Sila. Dia pertama sekali pada Dr. Ahmad Al-Muhammadi. Yalah, kita dalam konteks pentafsiran kepada hadis ini kita kena tengoklah. Yalah, hadis ada, tapi adakah sejauh mana kita boleh tafsirkan bahawa ianya berlaku pada zaman sekarang itu pandangan masing-masing. Kerana tafsiran itu bersifat ihtimal, bersifat ada kemungkinan. Seperti mana dululah waktu perang Teluk dulu, orang tafsir bahawa apabila Saddam Hussein bakar petroleum, telaga-telaga minyak, dia tafsir sebagai dukhan. Setiap zaman ada pentafsiran masing-masing. Apabila berlalu, maka ada pentafsiran yang lain. Tapi apa yang pasti, pembunuhan Dajjal, orang Yahudi akan berlaku. Adapun pada masa yang akan datang, kita jadikan hadis itu sebagai kekuatan kepada kita. Seperti mana orang ketika mana Nabi menceritakan la taftahunna, kamu akan membuka Konstantin. Setiap orang mentafsirkan pada era dan zaman masing-masing. Akhirnya siapa tahu dan siapa sangka, rupanya Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan orang yang difahami hampir dekat kepada pentafsiran tersebut. Begitu juga dengan tafsir ayat bahawa akan berlakukan kerosakan 2 kali seperti disebut dalam Al-Quran. So ulama dia mentafsir dengan pelbagai tafsiran. Kita menghormati pandangan. Kita kata, oh mungkin betul. Mungkin sampai satu zaman pula, mungkin betul. Tapi apa yang disebut oleh Fadil Dr. Ahmad Ahmadi itu, saya pun bersetuju jugalah sebenarnya. Kerana kalau kita melihat pada hadis-hadis, macam mana kita dulu mungkin sebelum kewujudan kerajaan Israel, ini tafsiran kita. Mungkin betul, mungkin salah. Sebelum wujudnya kerajaan Israel, kita let's say lah tahun 18, tahun 17, mungkin orang fikir macam mana lah orang, adakah orang Yahudi berkumpul satu tempat? Dia tak sampai zaman tu. Tengok-tengok apabila bentuk kerajaan Israel, kita hak duduk akhir zaman ni kata macam kita pula kena. Maksudnya orang Israel daripada semua tempat, daripada US, daripada Russia, daripada Somalia, daripada benua Afrika datang. Semakin hampir. Sudah tentulah apabila semakin hampir kita pada akhir zaman, maka tafsiran-tafsiran itu akan menjadi semakin hampir dengan kita. Tapi kita nak kata dalam bentuk yang qat'i semasa. Hadis memang sebut begitu. Hadis sifatnya zanni, tapi memang sebut begitu. Tapi tafsiran untuk waqi', situasi semasa ni kita boleh menerima lah. Kita boleh menerima. Kita tak boleh nak tolak sebab mungkin lah betul. Kita ambil kaedah Imam Syafi'i lah. Ra'yi sawab, pandanganku betul, wa yahtamilu khata', dan barangkali berlaku kesilapan tafsiran. Dan pandangan dia silap mungkin ada berlaku yang betul. Sebab tafsiran ilmu ni sangat luas lah. Kalau mungkin Prof. Roslan dalam dunia akademik dia, memang luas lah. Bukan 1, 2, 3, barangkali untuk satu benda itu pergi 10, 20 tafsiran. Cuma yang tinggalnya mana yang lebih kuat. Wallahu'alam. Mungkin Prof boleh tambah lah. Ya. Saya setuju dengan pandangan tersebut lah. Saya sebenarnya soalan Dr. Ahmad tu memang biasa kita terima. Dan kaedah kita nak menjawab tu, dia ada kaedah yang saya setujulah. Kaifan nata'amul bil hadis. Ya? Dia ada kaifan nata'amul bil Quran, nata'amul bil hadis ini. Terjemahan-terjemahan hadis yang berkaitan dengan eskatologi ini, memang kita agak sukar nak menentukan zaman mana ianya berlaku. Cuma mungkin kita boleh kaitkan dengan keadaan-keadaan peristiwa-peristiwa yang hampir dengan perkataan-perkataan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ada satu hadis yang menunjukkan hadis kalau kita berada pada zaman akhir zaman. Hadis itu yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyatakan bahawa la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Hadis tersebut kan. Kemudian hatta yaqtabi'ul yahud min wara'il hajar wasyajar.
akan sampai satu masa di mana orang Muslim ini akan membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi berada dalam ketakutan, mereka itu lari menyorok di belakang batu, di balik batu dan di sebalik pokok. Kan? Fayaqulul hajar wasyajar. Dan sampai satu masa di mana batu dan pokok itu akan berkata, ya Muslim ta'al. Dia kata, ya Muslim hadha Yahudi fi warai. Dia kata, wahai orang Islam, ni ada orang Yahudi di belakangku ini. Kamu datang dan kamu datang faktulu. Dia kata, datang dan bunuhlah mereka. Illal gharqad, kecuali pokok gharqad. Fa'innahu min syajaril Yahud. Kerana gharqad itu adalah daripada pohon-pohon Yahudi. Itu disebutkan di dalam hadis. Cuma kadang kita tak boleh nak nak tahu bila waktu sebenar datangnya pokok yang boleh bercakap tersebut dan batu yang boleh bercakap. Ada yang cuba menafsirkannya dengan keadaan di mana walaupun orang Yahudi itu menyorok di belakang batu dalam runtuhan-runtuhan bangunan yang ada sekarang ni, dia masuk ke dalam masuk ke dalam kawasan Gaza, maka ada di kalangan orang-orang Muslim yang lain tu dia kata, datang-datang ni ada orang Yahudi dia tengah, askar-askar Yahudi tengah ada dekat bangunan ini. Ada yang menafsirkan begitu. Saya tidaklah sampai nak memberikan pengesahan 100% bahawa kita berada pada zaman tersebut sekarang lah, sebab itu pun yang disiplin ilmu yang kita ada macam Ustaz Kamal Azmi. Saya pun faham Dr. Ahmad lebih arif daripada kita lah. Datang daripada masya-Allah keluarga yang berilmu. Saya amat menghormati perkara tersebut lah. Dalam ayat Quran yang disebutkan oleh Dr. Kamal Azmi tadi, dalam suratul Isra tu wa qadaina ila bani Israil la tufsiduna fil ardi marratain. Fil kitab marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. Ini di dalam ayat keempat di dalam suratul Isra. Muslim-muslimat boleh tengok ayat tersebut lepas pada ni. Itu kisah bagaimana masa depan Bani Israel sebenarnya dalam ayat itu. Dan saya merujuk kepada beberapa buah tafsir waktu saya buat PhD dulu, khusus tentang kajian berkaitan dengan yang ini. Ada satu chapter saya berkaitan dengan ini. Saya diminta oleh penyelidik saya merujuk kepada tafsir Bil Maksur, tafsir Bil Ra'yi dan juga tafsir Mutaqaddimin. Nak tengok ada tak perbezaan pandangan ahli mufassir. Sebenarnya ahli mufassir ini boleh dikatakan sependapat bahawa kedua-dua kerosakan yang telah dilakukan oleh bangsa Yahudi, kecuali satu tafsir yang saya lihat, iaitu tafsir Said Hawa Al-Asas fi Tafsir, yang menyatakan bahawa peristiwa yang kedua itu belum berlaku. Sebab apa? Sebab dia kata syaratnya uluwan kabira itu. Uluwan kabira dalam keadaan yang sangat kuat, menunjukkan keangkuhan, disokong oleh kuasa besar ini. Mungkin macam itulah kita kata Jadi Said Hawa mengatakan bahawa yang pertama dah berlaku, yang kedua belum berlaku. Bagi ahli mufassir yang katakan kedua-dua dah berlaku itu, dia kata yang pertama berlaku pada zaman Bukhtanasar, iaitu ketika antara Hadrian dengan Roman dulu bergaduh di merebut kawasan Baitul Maqdis, merebut kawasan Jerusalem. Itu kali yang pertama. Kemudian kali yang kedua apabila orang-orang Yahudi dikeluarkan dari Madinah Al-Munawwarah. Itu ada juga ahli tafsir yang memberikan pandangan tersebut, mengatakan bahawa kedua-dua kerosakan telah dilakukan oleh Yahudi. Sebab tu saya menghormati juga pandangan yang dinyatakan oleh Syekh Said Hawa itu, yang menyatakan bahawa kerosakan pertama dah berlaku, kerosakan kedua belum berlaku lagi. Sebab dia kata perlu berlaku dengan syarat-syarat asas yang ada di dalam Al-Quran tersebutlah. Jadi itu yang saya mungkin dapat kongsikan dan mungkin ada di antara kita yang boleh untuk memberikan maklumat tambahan. Saya bersedia untuk berkongsi, bersedia untuk mendengar juga dan mengambil istifadah insya-Allah daripada apa yang kita kongsikan pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Roslan, jazakumullah khair, dan juga Ustaz Kamal. Prof, boleh tanya Prof? PhD Prof tahun bila Prof? PhD tahun 2005. Subhanallah. Tengok para penonton kamu yang dirahmati Allah. Prof. Dr. Roslan boleh retrieve balik arkaif yang ada lama tahun 2005 tentang penafsiran ayat dalam surah Al-Isra. Bagaimana kita boleh dalam mungkin konteks kita sebut istilahnya tanzilul hadis bil waqi'. Bagaimana kita nak memahami tekstual hadis tu dalam konteks kita pada hari ini
diulas oleh dua panel kita dengan cukup menarik sekali. Saya harap Dr. Ahmad dapat juga input-input dan juga apa yang ada pada Dr. Ahmad sendiri cukup banyak untuk dikongsikan dengan kita. Mungkin lepas pada ni saya akan bagi kontak ramai-ramai sahabat kita kepada OPAH dan juga SPAQ supaya boleh melibatkan mereka dalam perkongsian kita, insya-Allah. Mungkin saya buka lagi satu soalan. Saya nampak tadi. Alhamdulillah, syukurnya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kita nampak tadi ada seorang lagi nak tanya. Rasanya Siti Mariam banyak kali angkat tangan. Saya silakan Siti Mariam. Kalau boleh buka mic dan juga kamera untuk bagi soalan. Oh, ramai angkat tangan sebenarnya. Saya bagi dulu siapa yang boleh mula dulu. Silakan, silakan. Sebab kalau boleh kita nak berhenti waktu asar, insya-Allah. Prof. Roslan pun ada program bagi tu, resolusi. Kita hormati juga tetamu kita. Ada apa sesi akhir ni lepas ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya tanya Saida dari Selayang? Okey, saya ada dua soalan. Which is yang pertama, abah saya ada penyakit, pelbagai penyakit, tapi every day tengok perkembangan Palestin ni. So macam mana cara kita nak bilang abah jangan tengok berita, jangan follow up semua ni. Pasal bahaya sampai jantung dia pun masalah lah. Itu soalan pertama saya. Dan soalan kedua boleh ya? Ustaz, Ya, soalan boleh. kedua? Silakan. Soalan kedua, kita maklum bahawa setiap orang Islam ni wajib mendalami ilmu fardu ain kan? Iaitu akidah, fiqh dan tasawuf. Apa hukum kalau ada orang Islam yang kurang ambil peduli tentang konflik Palestin Israel ni? Pasal kata dia orang tak nak jadi anxiety dan tidur pun ketakutan. Itu je soalan saya. Jazakumullah Al-Fadil Prof dan Ustaz yang direstui Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Eda kita dari Selayang. Ada dua soalan, saya serah kepada mana-mana panel untuk respon. Satu berkaitan dengan kesihatan, tengok kes-kes isu-isu berlalu di Palestin. Yang kedua juga berkaitan dengan perkara itu, bagaimana pandangan panel kita? Silakan. Saya ingat macam ni untuk soalan pertama tu saya bagi Ustaz Hasbi untuk ulas lah ataupun Ustaz Kamal untuk ulas lah. Lebih rapat dengan dengan mereka isu-isu yang segitu. Tapi saya nak kongsikan yang kedua tadi tu, soalan yang kedua. Saya nak kongsikan pandangan daripada guru saya sendiri Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Ketika konflik ini berlaku baru 5 hari baru 5 hari berlaku, sekarang dah sebulan kan. Hari ni 4 bulan, 7 bulan, nanti cukup sebulan. Tapi ni nak kongsikan hari yang kelima konflik tu berlaku, apa yang dia sebut kepada kita Dia kata kat sini, malam yataharrak hatta al-an bi'amalin jadin wa nafi'in li baitil maqdis wa masjidihil aqsal mubarak liddifa'i wa nusrati wa himayati qadiyati ardunal muqaddasatil mubarakah, yakni baitul maqdis, fa'alaihi ayyuraji'a imanahu. Apa maksudnya? Dia kata kat sini, dia kata sesiapa yang belum mengambil tindakan yang serius dan berfaedah untuk Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, untuk mempertahankan, untuk melindungi dan juga untuk mengetengahkan isu tanah suci kita ini, iaitu Baitul Maqdis, hendaklah ia memeriksa kedudukan imannya. Maksudnya nak disebutkan bahawa tak sempurna iman seseorang itu sekiranya kita tidak mengasihi seorang Muslim yang lain. Mereka itu Muslim, mereka itu sahabat Muslim yang lain kan. Jadi kita al-Muslim, akhul Muslim. Iza shtaka lahu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Itu keadaan kita ni antara sama-sama kita kan. Al-mu'min fi tawaddihim mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawassulihim kamasalil jasadil wahid. Orang Islam antara orang Islam yang lain itu seperti satu badan manusia. Kalau kita kata kita tengah potong bawang dekat dapur, tiba-tiba terluka kan tangan kan. Kalau orang yang dah biasa tu taklah kan, macam Ustaz Kamal Nazmi tak terluka lah. Kadang-kadang saya kalau hiri-hiri bawah tu tak terluka. Terluka tu Masya Allah dia punya sakit dia sampai seluruh badan boleh rasa sakitnya.
Jadi kita ni ibaratkan umat Islam yang ada di Gaza tu macam tu lah. Maknanya dia berada di sana tapi dia saudara kita. Apa yang berlaku dia kat sana kita rasa sakit. Jadi tak sempurna iman kita kalau kita tidak concern terhadap mereka. Paling tidak kita concern lah, kita tahu. Saya saya acknowledge jugalah sebab ada sebahagian kita kalau nak tengok sangat isu tu dia jadi trauma. Kadang-kadang kita tak perlu nak mengingati ataupun nak membantu masyarakat Palestin tu, tak semestinya kita tengok televisyen, kita tengok visual, tak semestinya. Ada orang yang Allah dengan visual, dia tak boleh tengok gambar-gambar yang ada budak yang meninggal dunia, yang putus apa semua kan, dia jadi trauma. Jadi yang tu tak usah, kita buat benda-benda yang lain, benda yang boleh membantu. Jadi banyak cara, banyak kaedahnya. InsyaAllah mudah-mudahan ia boleh membantu kita dan meningkatkan keimanan kita insyaAllah. Terima kasih. Jazakallah khair Prof. Kita bagi peluang kepada Ustaz Kamal respon mungkin. Soalan pertama Ustaz Kamal silakan. Ustaz Hasbi ya respon. Anda moderator, kena gulung last sekali. Kita bagi ruang panel dulu. Okey. Apa ni pertama sekali ialah ada saya menarik lah. Ada seorang syekh itu adalah orang tanya dia apa hukum orang ni sekian. Lepas tu dia kata dia lah yang kamu ni berdosa, kamu tak beritahu ke dia. Jadi maksudnya kalau orang itu tidak sedar tentang kepentingan untuk kita prihatin pada isu Palestin, salahnya siapa? Kita yang jadi kawan dia ni lama tak pernah cakap pun tentang Palestin. Dia dapat tahu Palestin melalui TV3, melalui YouTube, melalui TikTok. Kita sepatutnya kita membiasakan berkongsi berkaitan dengan hak-hak umat Islam. Dalam grup WhatsApp pun okey, tapi dalam bentuk yang moderate lah. Jangan over nanti orang marah pula grup WhatsApp untuk digunakan untuk tu kan. Tapi kita sepatutnya educate masyarakat lah. Kemudian masyarakat ni ada pelbagai. Ada orang yang memang dia zero tentang Islam. Sebab tu dalam Islam ni kita ada 3 maratib. Nabi kata kalau kamu boleh ubah tangan, tanganlah. Dengan lidah lah. Dengan hati situ selemah-lemah iman. Menunjukkan dia masih ada iman. Kerana sifat orang Islam ni, iman dia yang qus wa yazid, berkurangan dan bertambah. Sekiranya kita mendapati ada kekurangan iman pada sahabat kita, maka menjadi tanggungjawab kita ialah membantu menambah keimanan dia dengan dia prihatin terhadap saudara se-Islam dia. Waktu kita kurang, dia pula yang tambah untuk kita. Kita ambil sifat takamul, compliment each other untuk kita saling melengkapi antara satu sama lain. Kemudian yang soalan pertama tu ialah kalau boleh memudaratkan dia, ialah cara kita ceritalah. Kata hebatnya orang Palestin ni, dia kekuatan dia tak takut. Maksudnya cerita ni kita boleh bawa dalam bentuk 2 sudut lah. Satu sudut yang positif dan satu sudut yang agresif. So ada orang, kita jumpa orang ni, kita bercakap dalam sudut yang sepatutnya. Contoh saya bawa cerita-cerita Palestin ni kalau pada anak-anak saya, barangkali saya cerita, hebat orang Palestin ni. Maksudnya saya tujuannya supaya dia belajar, supaya dia tak main. Orang Palestin ni begini, walaupun begini masih lagi belajar. Sekolah buat secara online walaupun perang. Lain ada tak ada tu nombor 2. Tapi nak buat keluar peraturan. Jadi kita boleh convert benda yang negatif kepada positif. Dan sebenarnya Islam tu semuanya positif. Al-Fa'lu ni maksudnya Al-Fa'lu ni optimis. Islam ni semua optimis. Iza Nabi sebut apa orang Islam ni, aku kagum dengan orang Islam. Iza asabahu, sekiranya dia dikenakan musibah, sabar, dia bersabar. Dan apabila diberikan nikmat, syakar, dia bersyukur. Dan kilahuma ma'jurain, kedua-duanya diberikan ganjaran di sisi Allah. Betul orang Islam ni tak ada masalah apa. Macam Yahya As-Sinwar. Yahya As-Sinwar ni dia ketua Hamas sekarang ni lah. Dia 22 tahun dalam penjara. Gila je. Maksudnya dia kalau dia fikir overthinking pada satu benda, duduk dalam penjara 22 tahun ni boleh jadi sasau. Tapi oleh kerana kekuatan positif itu melangkaui segala-galanya, dia ubah benda tu yang sepatutnya memberi mudarat kepada dia, akhirnya memberi satu momentum positif
dalam kehidupan. Yalah, itu kita cakap dari sudut teori lah. Memang kita akan berhadapan dengan suasana yang sukar, tetapi sebagai seorang Islam memperbanyakkan zikir. Ala bi zikrillahi, sesungguhnya dengan mengingati Allah tatmainnul qulub, kamu akan rasa tenang hati-hati kamu. Wallahu a'lam. Selebihnya saya serah pada Ustaz Hasbi lah untuk tambah. Jazakallahu khair. Terima kasih kepada Ustaz Kamal, Prof. Dr. Ruslan di atas respon kepada dua soalan yang diajukan oleh Puan Ida kita dari Selayang tadi. Saya nak tambah pun rasa tak mampu dah, tak layak sebenarnya, tapi oleh kerana permintaan panel juga, saya tambah sikit je. Sebab ada soalan susulan yang disebut oleh Puan Ida tadi berkaitan dengan penyakit ayah ni. Pada saya, selain pesanan daripada dua panel kita untuk kita memilih apa-apa bentuk maklumat yang kita dapat yang tidak memberi mudarat kepada kita, dan sama ada Prof. Dr. Razlan sebut sama ada visual tadi ke, boleh kita bertanya dalam bentuk audio ke, ataupun kita berbincang, bertanya soalan tentang perkembangan yang tidak memberi mudarat. Yang kedua tadi dah disebut oleh Ustaz Kamal juga, dengan kita memperbanyakkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentu ingat kepada Allah itu banyak memberi ketenangan dan mudah-mudahan dapat menghilangkan anxiety. Yang ketiga juga penting sebenarnya, kalau kata diri kita ni ada penyakit, selain kita kena konsak dengan ustaz, tanya doa, tanya ramuan, tanya petua, kita juga kena konsak dengan doktor jugalah. Apa pesan doktor pada kita? Kadang-kadang mungkin juga bukan isu Palestin pun, kita takut benda-benda lain yang mungkin juga menyumbang kepada anxiety ataupun perkara-perkara yang lain. Jadi kita sebagai anak, sudah tentulah kita, istilah orang Melayu sebut apa dia, tarik rambut dalam tepung. Kita nak ayah juga dapat kesedaran perkembangan berlaku di bumi Palestin sebagai saudara Islam. Dan yang kedua, kita tak nak kesihatan diri juga terkesan daripada apa yang kita sampaikan. InsyaAllah dengan cara hikmah, doa kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, berjumpa dengan pakar yang selayaknya, saya kira perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik insyaAllah. Boleh ke ahli panel kita tanya ahli panel ni, betul ke tak ni? Betul. InsyaAllah. Baik, para penonton, ahli panel, opah dan semua yang ada pada hari ini, sebenarnya kita sudah pun sampai di akhir forum kita pada petang ini. Sekali lagi, saya tak mampu nak simpulkan macam mana kerana input-input yang saya dapat daripada dua orang ahli panel kita, Prof. Dr. Ruslan, yang tahun lepas kami sempat berforum sekali dengan Ustaz Nadir An-Nuri daripada wakil daripada Gaza dan beberapa panel yang lain. Rasa masih agak baru dan kita masih lagi segar. Tetapi apa yang disampaikan oleh Prof pada hari ini, semuanya satu benda yang sangat baru kita belajar pada hari ini, subhanallah. Ada insight yang sangat berbeza. Begitu juga Dr. ataupun Ustaz Kamal kita, baru lagi forum kami minggu lepas di Masjid Negara. Dr. Ahmad di sini dan juga rakan saya pun ada tadi, Raja Firdaus nampak ada tadi, dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih di atas penyertaan semua pada hari ini. Apa yang saya boleh simpulkan ringkas saja mungkin boleh kita jadikan sebagai panduan forum kita selama sejam setengah pada petang ini. Saya nak ucapkan tahniah kepada SPAQ, penganjur, dan apa yang kita dapat daripada hari ini tentang forum Palestin kami bersamamu ialah yang pertama ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di samping kita melihat ketabahan, di samping kita melihat kekuatan, kesabaran yang ada di kalangan saudara-saudara kita di Palestin, kita juga ingin mengambil semangat. Kita juga ingin ambil pengajaran kita sebagai saudara Islam untuk kita mengukuhkan kekuatan Islam yang ada pada diri kita. Dengan kita menguatkan akidah kita, dengan kita menguatkan dalam soalan ibadat dan syariat kita menguatkan juga perasaan, rasa sayang, akhlak kita. Mudah-mudahan dengan kita bina ketiga-tiga kekuatan dalam perkara tersebut, kita akan mengambil tahu, kita akan mengambil cakna, kita akan ambil berat apa yang berlaku terhadap saudara Islam kita di sana. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang mafhumnya, apabila ada di kalangan orang Islam yang tidak mengambil tahu tentang urusan Islam yang lain, maka dia bukan di kalangan kami. Mudah-mudahan dengan forum ringkas kita buat yang kita atur masa 2 hari ini, dalam tempoh 1 jam setengah ini, boleh menerbitkan rasa insaf kita. Bukan sekadar ilmu yang disampaikan oleh dua ahli panel, boleh menerbitkan rasa insaf kita, kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin belum mampu berjuang seperti mana sahabat kita yang berada di bumi Palestin. Saya kira itu saja ringkasan ataupun kesimpulan kita pada petang ini. Sekali lagi,
Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khair kepada Prof. Dr. Ruslan kita, Ustaz Kamal kita, Opah dan penganjur SPAQ, dan saya harap ia bukan program terakhir kita bersama, insya-Allah. Sekian dulu daripada saya. Mungkin sekejap saya nak minta semua buka kamera dan juga buka phone sekejap untuk kita ada sesi bergambar sebelum saya nak serahkan majlis ini kembali kepada Opah, insya-Allah. Saya minta semua kalau boleh buka sekejap. Kita ada sesi bergambar sekejap sebelum kita berakhir. Okay, dengan kiraan sedia ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sedia 1, 2, 3. Okey. Terima kasih. Saya serahkan semula majlis ini kepada Opah. Silakan Opah. Okey, mungkin Opah tak available dalam waktu sekarang. Assalamualaikum Opah, Opah ada ke? Okey, tak apa, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, saya ambil alih tugasan Opah, mengucapkan ribuan dan juga terima kasih, jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz, Puan Ustaz Moderator, Ustaz Muhammad Hasbi dan juga Prof. Dr. dan Ustaz Kamal. Terima kasih banyak-banyak di atas dapat memenuhi jemputan Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran dan juga membuka mata dan juga minda kita semua tentang isu Islam, isu akidah yang kita hadapi sekarang. Ini kita doakan sama-sama semoga tetap terus berjuang dengan senjata utama kita walaupun kita berada di jauh di sini, iaitu dengan doa. Kita doakan semoga Palestin cepat diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga umat Islam di seantero dunia. Terima kasih Ustaz sekali lagi kepada semua jemaah yang turut hadir juga. Semoga kita mendapat manfaat dan juga keberkatan bersama. Saya jemput dan juga silakan sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan majlis kita petang ini dengan lafaz dan juga tasbih kafarah dan suratul Asr. Silakan. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro. Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua sahabat-sahabat. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustazah Jess. Terima kasih Opah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Opah. InsyaAllah. Tahniah Opah. Waalaikumsalam warahmatullahi Program yang wabarakatuh. sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.